Selamat sahabat-sahabat semua. Hari ini kenyataan terkini daripada Peguam Negara ya berkaitan dengan Presiden Parti Bersatu ataupun ya Muhyiddin Yassin. Apakah berita buruk itu? Ya ini yang saya ingin kongsikan kepada kita. Ya seperti mana kita tahu Parti Bersatu hari ini ya terpalit dengan kes ataupun skandal-skandal rasuah, meminta, menerima ratusan juta sahabat semua. Jadi ini yang saya kongsikan kenyataan terkini daripada Peguam Negara. Jadi tanpa buang masa lagi, namun sebelum itu jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti ya berita yang sangat memalukan, berita buruk buat abakau. Kenyataan Peguam Negara menolak permohonan mereka. Apakah permohonan itu sahabat semua? Jangan pergi dulu. Mari kita ikuti bersama kenyataan daripada pihak Peguam Negara. Katanya buku akaun bersatu tidak boleh dicabar melalui semakan kehakiman. Itu antara kenyataan daripada AJ ataupun Peguam Negara. Jadi mari kita ikuti kenyataan seterusnya. Katanya Peguam Negara membantah permohonan Parti Bersatu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman bagi mencabar keputusan ISPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membekukan akaun banknya bagi tujuan siasatan. Peguam Kanan Persekutuan Samsul Belhasan bagi pihak Peguam Negara memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa perintah pembekuan oleh ISPRM tidak boleh dicabar melalui permohonan semakan kehakiman. Katanya lagi, kuasa mengeluarkan perintah pembekuan adalah salah satu mekanisme siasatan dan agensi penguatkuasaan undang-undang diberi kuasa untuk mengeluarkan perintah membekukan harta seseorang apabila memenuhi beberapa syarat, katanya di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Muhammad Sahid pertuduhan jenayah terhadap Muhyiddin. Beliau berkata permohonan kebenaran itu harus ditolak atas alasan akaun bank bersatu yang dibekukan telah menjadi subjek pertuduhan jenayah, menjadikan sebarang aduan berkaitan akaun bank tersebut berada dalam bidang kuasa Mahkamah Jenayah. Perintah pembekuan itu juga dikeluarkan ke atas akaun bank bersatu kini telah menjadi subjek dalam pertuduhan jenayah terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Presiden Bersatu. Jadi tambahnya, oleh itu, kami menyatakan bahawa dengan membenarkan kebenaran semakan kehakiman terhadap perintah pembekuan tersebut akan membawa kepada campur tangan Mahkamah Sivil dalam melaksanakan kuasa penyeliaan dengan bidang kuasa Mahkamah Jenayah, katanya. Ya, kalau kita imbas semula pada 8 Mac yang lalu, Datuk Muhammad Suhaimi Yahya dan Muhyiddin bagi pihak parti berkenan memfailkan semakan kehakiman itu dengan menamakan Ketua Persujaya ISPRM Tan Sri Azam Baki dan 19 lain sebagai responden pertama hingga ke-20. Antara responden ialah Pengarah Kanan Bahagian Siasatan Datuk Sri Hisamuddin Hasim, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin dan Ketua Pengarah Immigration Datuk Sri Khairul Zaimi Daud. Pada 10 Mac yang lalu, Muhyiddin bekas Perdana Menteri didakwa di Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan yang berjumlah, ingat dengar ini ya, berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu dan 2 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram sebanyak RM195 juta. Wow, memang wang besar, wang besar. 3 hari kemudian pengerusi Perikatan Nasional itu sekali lagi didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas 1 pertuduhan terbabit aktiviti pengubahan wang haram yang berjumlah RM5 juta awal tahun lalu mengenai permohonan kebenaran Muhyiddin bagi mencabar larangan terhadap perjalanan terhadapnya. Samsul berkata ia harus ditolak karena ia sudah ditarik balik menjadikan ia semata-mata bersifat akademik dan hipotesis. Bagaimanapun, pada masa ini, sekatan perjalanan masih dikenakan oleh responden ke-19 Jabatan Immigration terhadap Muhyiddin, tetapi pengenaan itu dibuat berdasarkan permintaan Mahkamah Seksyen di sini dalam surat yang bertarikh 10 Mac. Oleh itu, pasport antarabangsa Muhyiddin kekal dalam simpanan Mahkamah Seksyen dan beliau akan dikehendaki mendapatkan kebenaran Mahkamah Jenayah untuk melakukan perjalanan, katanya. Sementara itu, Peguam Bersatu Rosli Dahlan berkata bahwa permohonan itu jelas tidak remeh atau menyusahkan dan ia memerlukan merit untuk dihujahkan di peringkat substantif. Rosli berkata adalah tidak rasional bagi Jabatan Immigration untuk mengenakan larangan perjalanan terhadap Muhyiddin hanya atas arahan ISPRM.
Hakim Ahmad Kamal menetapkan 17 Mei ini bagi membuat sebarang keputusan dalam permohonan daripada pihak Bersatu ini. Jadi sahabat semua, terbaik ya tindakan ya daripada pihak ISPRM ya apabila bukan itu saja, tapi kenyataan ya daripada peguam negara sendiri menyatakan bahawa permohonan Parti Bersatu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman untuk mencabar keputusan ISPRM membuka akaun banknya lagi untuk tujuan siasatan, dan ya ia juga tidak boleh dicabar katanya. Itu dia. Jadi kita tahu ya, Muhyiddin sekarang ini sedang berusaha untuk mendapatkan pasportnya. Di manakah beliau mau pergi ya kalau sekiranya pasport itu dikembalikan. Jadi sahabat-sahabat semua, ini antara perkara yang sangat mengejutkan kita ya. Apabila Parti Bersatu akaun mereka khususnya dibekukan ya kerana kemasukan wang jutaan ringgit, bukan RM1, bukan RM2, bukan RM3, RM3 sahabat-sahabat semua, tetapi jutaan ringgit ya hasil daripada penyalahgunaan kuasa, meminta suapan ya, walaupun katanya tidak masuk ke dalam akaun pribadinya, tapi jelas ini melibatkan rasuah, kerana apabila mereka secara direct memberikan projek kepada kroni-kroni, kepada anak-anak menantu, kawan-kawan anak menantu, sepupu menantu, siapa lagi, kepada kroni keluarga, ini sudah menyalahi ya, menggunakan kuasa untuk mendapatkan imbalan ya apabila mereka memberikan projek secara terus, khususnya dalam skandal Jana Wibawa ini. Jadi bagi pandangan saya ya, tindakan ini adalah wajar untuk menahan ataupun membekukan terus sehinggalah siasatan selesai terhadap Parti Bersatu dan juga pemimpin-pemimpin utama Bersatu ini yang dikatakan terpalit di dalam skandal Jana Wibawa ini. Ya, bukan sedikit sahabat semua, ya mereka meminta jutaan ringgit, ya ratusan juta, bukanlah satu jumlah yang kecil. Jadi kalau dibiarkan hari ini rakyat akan beranggapan bahawa ISPRM ataupun pihak kehakiman tidak melakukan tugas yang baik. Jadi kita mengharapkan ya siasatan ini lebih tegas, lebih telus ya supaya kebenaran itu dapat dibongkarkan atau didedahkan. Rakyat berhak tahu, kerana duit yang melibatkan semua itu bukanlah satu nilai yang kecil, melibatkan ratusan juta sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi inilah dia berita buruk buat abakau. Mungkin adakah parti ataupun akaun mereka akan terus dibekukan? Itulah persoalannya. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan ikuti cara-cara walaun-walauntit lebay-lebay yang memberikan komen dengan maki hamun, fitnah dan juga tuduhan sahabat-sahabat semua. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otaknya tertinggal di pergunungan Himalaya. Terima kasih. Itu saja apa yang saya kongsikan. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info yang semakin panas dalam negara kita. Sekian, bye-bye.